siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. Kita di muka surat 37 rasanya, lakinna. Kata musannif, lakinna lamma zahara ba'dul firaqi mubtadi'ati wa tamassaku bi zawahiri tilka an-nususi al-mutashabihati wa taqadu ma'aniya mutabadirata minha al-mustalzimati limumasalatihi ta'ala lil hawadisi khifa wa khifa ala i'tiqadi ba'd ad-du'afa'i fi ad-din min siryan bid'atihim ilayhi ta'awwala al-ulama'u al-mutaakhiruna hadhihi an-nususa المتشابهات تأويلات مناسبة موافقة للأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفاسير وشروح الأحاديث وهم في تلك التأويلات عند التصدر لرد مذهب المبتدعة أو تثبيت عقيدة الضعفاء كأنهم يقولون ما دامت تلك النصوص المتشابهات muhtamalatan lima'anin sahihatin munasabatin muwafiqatin lil adillatil aqliyati jariyatin ala qawaidil lughatil arabiyyati falhamlu 'alaiha ihtimalan yahsulu tawfiqu bainaha wa bainal adillatil dalati ala wujubi mukhalafati ta'ala lil hawadisi wa istihalati mumasalati ta'ala laha. Yang terkalian pertama sekali, marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah di atas nikmat hidup yang masih diberi. Syukur kita dapat Islam. Yang syukur lagi Allah Ta'ala mudahkan kita dan lorongkan kita ke majlis ilmu, yang dengan sebab itu Islam kita bukanlah Islam baka dan keturunan saja, tapi dapat faham ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apatah lagi dapat membenarkan dari hati apa yang saja yang dia ajarnya. Apatah lagi dapat kita beramal macam mana yang disuruhnya, meninggalkan larangannya. Jadi membenarkan di hati itulah dikatakan iman, dan dapat mengikut perintah dia, meninggalkan larangannya, itulah dikatakan takwa. Jadi syukur kita hidup di atas Islam, iman dan takwa. Syukur juga kesihatan, kelapangan masa diberi pada pagi ini, dan juga hidayah taufik yang masih dikekalkan. Dengan itu dapat keupayaan dan kemampuan pada kita untuk kita hadir untuk meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Sunnah Midiyah ini, insyaAllah. Dasar pembincangan kita ialah masih membicarakan tentang bagaimana nak menyelesaikan ayat-ayat yang istilahnya dipanggil mutasyabihat, yang dia mewahamkan dan terjemahan dia mewahamkan, membawa pada prasangka. Bukan saja sangka, tapi membawa prasangka kepada adanya penyerupaan Allah Ta'ala dengan baharu. Jadi ada beberapa prinsip yang kita dah bicara. Yang kita nak sambung ni khusus dia nak sebut tentang atas nama golongan ulama'nya dipanggil ulama' khalaf pula. Kalau ikut dulu kita dah selesai tentang apa yang dimasukkan dengan istilah salaf, salafus salih, siapa dia salaf dan siapa dia salafi al-wahabi. Itu ada kita sebut macam tu. Jadi yang kita nak tengok ni adalah kaedah yang atas umumnya istilah disebut oleh ulama dipanggil ulama khalaf. Yang kita nak tengok ni ialah yang khalaf, yang hari itu kita belajar salaf, dan sekali lagi sebut itu salaf. Dan dengan kita faham elok-elok tu, kita boleh faham apa dia salaf dan salafi. Ya, bila sebut salafi maksudnya salafi al-wahabi, al-wahabi. Baik.
Sekali lalu rasanya kalau sebut untuk faham salaf dan khalaf itu. Jadi bila sebut khalaf ni maksudnya dia lah satu kaedah istilah kumpulan ulama yang kalau umum khalaf ni ialah golongan ulama yang 300 tahun ke belakang. Ke belakang tu maksudnya selepas daripada zaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Umumnya dipanggil ulama khalaf. Maksudnya hari itu pun saya dah bagi penjelasan bila sebut khalaf bukanlah tak ada seorang pun orang yang khalaf mengikut pandangan salaf. Begitu juga taklah bermakna bila pendapat yang salaf semuanya berpandangan salaf, tak ada seorang pun yang berakidah, yang beriktikad dengan kaedah khalaf. Tak. Tapi maksud salaf dan khalaf tu adalah jumhur. Jumhur kebanyakan ulama. Jadi kalau sebut pendapat salaf dulu maksudnya jumhur ulama salaf. Tapi di kalangan salaf pun ada yang menggunakan kaedah khalaf. Begitu juga bila sebut khalaf, jumhur ulama khalaf, ada juga di kalangan orang khalaf tapi berpahaman salaf. Okey. Sekali lalu ayat-ayat yang macam tu. Jadi kita nak khusus bicara ni kepahaman khalaf tu lah. Dan pendapat salaf dan khalaf kedua-duanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Adapun wahabi keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Yang tu yang kita kena ngaji elok-elok tu. Kena faham elok-elok tu. Pasal dia punya kesilapan tu tempatnya sikit sangat. Tadi pun saya dapat dengar ada satu bahasa masa duduk sembang makan ni. Boleh kata je ni, nak kata bab akidah ni. Pasal akidah ni dia satu perkara yang begitu sensitif. Bahasa orang putih sebut yang fragile. Apa? Fragile. Bukan gile. Gile. Angel macam tu. Tapi pronoun dia fragile. Yang fragile. Dia fragile. Yang kau bawa silap sikit. Nak tengok kapal terbang kena kayuh tu. Tu kacau. Tu fragile. Boleh sampai kat pejabat Obama dia mau pergi buat kartun gitu. Hai. Okey. Jadi dia fragile. Jadi silap sikit. Silap sikit. Dia walaupun istilahnya macam nak sebut, jadi di atas tu fragile tu dia kena kepung elok-elok, jangan bagi ketak. Jadi kena kukuhkan structure dia. Kena apa, kalau kaca yang dikeraskan namanya apa? Bukan. Kan kaca bila ada kaca apa, ada kaca yang dijadikan structure dia keras, kukuh. Apa dia panggil? Kan. Saya nak sebut kata memang kaca dia fragile kan, tapi kita boleh keraskan dia. Mantap kan dia. Apa istilah mutihnya tu? Kaca tu kita keraskan dia. Kan. Nanti jumpa kot. Bahasa Inggeris kita pun tak cakap juga lah. Biarkan. Apa nak cerita ni. Baik, jadi asal nak sebut walaupun dia fragile gitu. Bila kita kena keraskan structure dia, walaupun istilahnya dia fragile gitu. Fragile gitu. Terantuk dengan besi pun besi kemek. Pasal apa? Pasal terlalu kemasnya. Jadi walaupun dia bukan logam, tapi struktur dia macam intan. Macam tu kot sikit gunakan format pemikiran dan falsafah kot kan. Macam mana jaga akidah. Baik. Kata dia wahak kaza lama. Jadi yang lepas kita belajar adalah bab salaf. Jadi salaf, kaedah salaf ni senang sangat. Apa dia? Mana ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran, terjemahan memang ada, tapi takkanlah makna terjemah mentah-mentah gitu. Pasal terjemah mentah-mentah tu memahamkan makna baharu, makna makhluk pada Allah Taala, mustahil, makna berjuzuk berangkota. Itu apa kaedah dia? Bersihkan daripada makna baharu. Itu bukan makna dia. Translation itu bukan dikendaki. Apa itu? Serahkan makna dia pada Allah Taala. Wallahu alam. Itu kaedah salaf. Okey. Kita dah selesai dulu. Ada tak faham tanya balik. Ada muskil ke, tak kemas apa ke? Baik. Kata dia, walaupun begitu kaedah salaf, kalau ikut satu prinsip akidah yang cukup senang, lakinna, akan tetapi kata dia, lamma zahara
ba'dul firaqil mubtadi'ati, tatkala kata dia telah nyatalah ba'dul firaqil mubtadi'ati, oleh sebahagian daripada kumpulan-kumpulan yang bid'ah, yang mereka dalam bab akidah. Tak ada ulama salaf dulu berbangan gitu, ulama khalaf tak ada. Kalau tak salaf tak khalaf maksudnya keluar pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada sebahagian daripada firaq ni macam tu. Dan antara firaq ni ialah Wahabi itulah. Kalau sebut kalau zaman kita lah ni. Wa tamasaku, dan berpegang mereka itu firaq ni bi zawahiri tilkan nususi mutasyabihati, dengan sebahagian daripada berpegang mereka itu dengan zahir terjemahan nas-nas mutasyabihat tersebut. Dia berpegang, boleh berpegang tu maksudnya dia kata muka ialah muka, tangan ialah tangan. Tu berpegang dengan zahir tu. Maksudnya dia pretend di atas translation only. Lagi wa taqadul ma'aniya mutabadirata minha, dan mereka tu beriktikad, mereka berpegang, mereka mendoktrinkan manusia supaya berpegang ma'aniya akan makna yang mutabadirata, yang segera faham, minha daripadanya mutasyabihat tadi. Jadi kalau ada muka, dia kata apa? Muka, tangan, tangan lah, mata, mata lah. Nampak bagus sikit, apa belakang ni? Mata yang layak dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di langit, macam mana? Di langit lah. Langit macam mana? Langit yang layak. Yang tu nampak macam murni sikit, tapi kalau ikut betul lah. Disebut si ada firaq macam ni adalah firaq mubtadi'ah. Maksudnya mubtadi'ah tak ada ulama salaf dulu, salafus soleh dulu. Maksudnya tak ada akidah yang diajar orang disebut Rasulullah negeri, para sahabat negeri, begitu juga tabi'in, tabi'in, begitu juga ulama-ulama mutabar di belakang ni, tak ada seorang mengajar dengan kaedah-akidah itu. Pasal dia mengistilahkan itu adalah akidah bid'ah. Orang yang buat ajaran pahaman macam itu adalah mubtadi'ah. Pasal apa? Mereka mengiktikadkan terjemahan makna yang segera faham daripada nah mutasyabihat. Habis lagi ayat tu, makna-makna yang segera faham ni al-mustalzimata, makna ni yang melazimkan limumasalatihi ta'ala lil hawadis, bagi penyerupaan Allah Ta'ala bagi benda baharu atau bagi makhluk. Ada penyerupaan makhluk. Tak mana makhluk? Kalau sebut macam ni, Allah Ta'ala di langit, tak mana serupa makhluk? Berpihak. Lagi apa? Mengisi ruang. Allah Ta'ala duduk macam faham duduk ni mesti ada perbuatan anggota tak? Berjisim. Allah Ta'ala ada muka, berjuzuk. Allah Ta'ala diturun. Ada hadis sebut yang zilu rabbuna fi sulusil lail. Turun Tuhan kita pada 2/3 malam. Turun ni apa? Tak mana? Yang kata serupa dengan makhluk. Turun ni berpindah daripada tempat atas. Jadi maksudnya dia take place, occupy place. Dia bila occupy place, ini matter. Bahasa Inggeris helah kan. Dia punya matter occupy place kan. Dia punya bahasa itu. Jadi yang ni namanya jirim. Kalau istilah Arabnya, jadi maksudnya mengisi ruang. Padahal space ni, ruang ni Allah yang buat. Tapi macam mana dia boleh occupy space lah tu istilahnya. Makna yang disegera faham daripada nusus mutasyabihah yang melazimkan bagi bermasalah lil hawadis. Baik. Jadi bila ada pahaman macam ni, macam mana? Bahaya bab akidah. Dia akan faham Tuhan macam mana makhluk, walaupun ada ayat seolah-olah pemurnian pada akidah mereka. Dia kata muka yang layak, tangan yang layak, mata yang layak. Walaupun ada ayat macam tu, salah akidah tu. Salah akidah tu. Tu yang kena jaga elok-elok tu. Saya dapat maklumat daripada rakan-rakan Facebook, cerita Facebook lagi lah. Baru ni ada seorang ustaz tu agak popular juga di Malaysia ni. Telah dipanggil untuk ke Sarawak. Pergi masjid pertama dia pergi, dia cerita akidah. Ayat pertama dia cerita ayat mutasyabihat. Masuk Sarawak cerita akidah tu cerita mutasyabihat. Apa tu? Dia kata kita wajib intikad Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada mata. Ayat Quran begini, tak. Cerita pula orang Sarawak. Kalau orang Malaysia satu hal je. Orang Sarawak terus Jais bank, tak pergi masuk masjid, tak pergi berceramah.
sikit soal. Betul tak tindakan tu? Dia kata apa? Dia telah difitnah. Saya hanya menceritakan Al-Quran dan hadis saja. Memanglah hang cerita Quran dan hadis, tapi hang syarah bodoh. Ayat tu kena cakap. Memang dia cerita Quran dan hadis, tapi dia memberikan huraian bodoh. Dan bodoh tu bukan bodoh segi pasik macam Tok Bomo tu. Itu pasik je tau, takat tu. Yang tu bid'ah tu tak jadi kafir tau. Saya bukan nak sokong-sokong buat tu, tak ada. Tapi nak kata takat buat tu dia istilah khurafat. Macam duk intikad raba-raba masuk rumah, ada orang nak datang ni. Makan nasi belaga tangan ni, siapa pula nak datang rumah? Jahit-jahit baju tu cucuk tangan, apa pula celaka nak kena kat aku? Tu memang semua intikad celaka tu. Tapi tak jadi kafir lah tu. Takat tu tak jadi kafir, tapi istilahnya intikad khurafat. Tak pernah ajar ajaran Islam macam tu. Dengar bunyi burang tu, boleh jawab tu. Apa lagi? Gatal di tangan kanan apa? Nak dapat Ibrahim lah tu. Khurafat tu, mana ada kaedah akidah macam tu. Tengok pusat dalam je kahwin orang jauh lah tu. Apalah. Sama akidah dia, kalau nisbah bandingan comparison dia serupa macam Tok Bomo Tok Kayuh, sama. Kita itulah, bila kita tak ganjil akidah, kita tak perasan salah. Duk Tok Bomo kita marah. Rupanya kita salah-salah Tok Bomo tu. 2 kali 5 je. Sedap sepak-sepak biar orang tak betul tu. Jadi kalau takat tu dia hanya istilah khurafat. Tapi kalau duk faham berjuzuk anggota tu bukan khurafat. Kafir tu. Pasal akidah dia tu fragile kan. Fragile tadi retak tu tu terentak dah lah, reput. Bukan akopal, akorok. Apa? KIG. Malaysia kan? KIG kan? Tak faham? India. Alah, katok. Tak payah katok pun. Basuh Cik. Lekas. Pegangan tangan. Siap. Nak bagi contoh fragile dia tu. Apa sangat namanya macam tu. Dia kata dia hanya menceritakan Al-Quran dan hadis saja. Jadi saya telah difitnah dan ditohmah mengajar ajaran sesat. Ni kata orang tak sedar dia salah ni. Baik, macam mana pun nak sebut tentang tu lah, tentang kata dia memahamkan makna yang segera faham daripada nas yang melazimkan memahamkan Allah Ta'ala baru. Dan nak sebut dia ajar tu, memang dia ajar akidah tu, ajar mujasibah. Allah Ta'ala bermata, ini ayat Quran, siapa-siapa menafikan ayat Quran kafir. Dia begitu lah. Orang nak lawan mana ni? 3 lah, kafir ayat Quran tu. Ayat Quran ada 7 tempat. Surah sekian, ayat sekian. Surah sekian, ayat sekian. Sekian, ayat sekian. Mengatakan Allah Ta'ala di langit dan di arash. Surah sekian. Ini ayat Quran. Allah sendiri menceritakan dia di langit. Hak bengong ni macam mana? Yang ni yang telah diajar sekarang ni. Yang ni yang telah diajar ni. Terpaksa counter balik. Nak purify balik. Tapi jenuh lah bercakap. Jenuh. Saya kata jenuh. Mutikan balik. Apatah lagi pahaman tu telah dianggap oleh umum masyarakat sebagai satu pahaman betul. Baik. Jadi di atas kata dia berintikad gitu. Wa khifa ala i'tiqadi ba'd ad-du'afa. Dan dia kata dia ditakuti di atas i'tiqad sebahagian daripada du'afa ifiddin, sebahagian daripada orang yang lemah-lemah dalam agama. Maksudnya dia ni dah lah tak ganji agama, dah lah tak ambil berat dengan agama. Dengan bahasanya amalan pun macam orang tak ada agama, walaupun agama dia agama Islam. Nak kata kafir, tak pergi masuk kafir, tak pergi Kristian, tak pergi gereja. Tapi nak kata ada agama, tak sembahyang. Nak kata ada pengetahuan agama, tak pergi belajar. Tanya baca Quran, jauhi tak kena. Tu du'afa ifidin, dhaif tunggu Bukan dhaif sikit-sikit, dhaif gila. Gila pun bukan G-I-L-A, G-I-L-E-R S. Sajalah kita main bahasa sikit kan. Gilers. Kita plural kan dia, bukan singular. Eja pun eja peraknya, gilir. Gilir punya. Okey, siap. Jamakkan pula tu. Dia du'afa ifiddin. Takut apa? Min siryani bid'atihim ilahi, daripada bersegeranya bid'ahnya mereka ilahi kepada
min siryani bid'atihim, daripada bersegeranya bid'ahnya mereka itu, ba'di du'afa fi din tadi, ilahi pada ilah intiqad, kepada intiqad tersebut. Dia akan segera pada intiqad. Apa dia? Orang Ta'ala ada muka, mukalah. Tangan pun, tanganlah, tangan yang layak. Sekali dengar macam syahdu kan, syahdu nyaman, tenang je. Ayat Quran mana boleh lawan Allah. Ayat Quran lawan satu pun dah jadi kafir. Apa daya kita? Terima je lah. Orang Ta'ala ada tangan pun, tangan mana? Yang layak, relax, macam tak ada masalah je. Kita pun ambil ayat Quran, 7 tempat kata Allah Ta'ala di langit, di arash. Nak kata apa lagi? Beriman je lah. Al-Quran bangkang pun kafir. Nampak? Dia ada kata bercampur aduk pahaman tu. Baik, bila takut jadi macam ni, apa yang ulama buat? Ta'awwala ulama'ul mutaakhiruna hadhihi nususa al-mutasyabihati. Telah mentakwil oleh ulama-ulama mutaakhirun akan nahdah mutasyabihat ini. Jadi istilah ta'awwala, bahasanya takwil. Apa dia takwil? Takwil ni adalah mengalihkan makna asal kepada makna yang lain kerana ada munasabah dalam bab bahasa, dan disebabkan memahamkan makna asal dia boleh membawa kepada kufur dalam bab i'tiqad. Itu alasan kenapa takwil. Dan takwil itu sendiri, takwil itu maksudnya memalingkan makna asal kepada makna yang sepatutnya dipahamkan, yang menepati kaedah-kaedah akal dan menepati kaedah-kaedah bahasa. Makna yang istilahnya dia panggil makna yang selayaknya. Takwil tu memalingkan makna asal kepada makna yang selayaknya, supaya tidak diiktikad dengan iktikad yang salah ke Allah Ta'ala, khususnya memahamkan Allah Ta'ala ada penyerupaan dengan baharu dengan makhluk. Pasal ayat mengatakan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk ni, sangat jelas. Laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Pula tu ayat Quran tu macam mana dah belajar dulu, dia bukan menafikan misil, tapi menafikan mislu misli. Bukan menafi selapis, menafikan 2 lapis tu. Ayat yang selalu saya sebut, saya ajar kita belajar bab tu, kata apa? Ibarat macam seorang tok guru, tak ada siapa nak sama macam tok guru. Jangan kata nak sama tok guru. Yang nak sama macam nak ganti tok guru tu pun tak ada. Jangan kata nak sama dengan tok guru. Nak sama macam nak sama tok guru tu pun tak ada. Allah jangan kata siapa nak compare dengan dia. Yang nak sama macam nak sama dia pun tak ada. Laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpama dia satu. Nafi itu bukan nafi misil, tapi nafi mislu misli. Tu ayat dia. Satu ulama faham pada isyarat menafikan mislu misli ni, dia ialah satu format dalam kaedah bahasa menafikan, menafi senafi-nafinya dengan nafi yang tak sepatutnya sama sekali disebahkan Allah Ta'ala dengan apa-apa nama baharu. Pasal apa-apa yang nama baharu itu tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Pasal nafi itu bukan nafi misil, tapi nafi mislu misli. Nak sebut kendas Quran tu balik. Dan kenapa perlu takwil? Jadi sekali lagi kalau sebut ulama takwil pasal apa? Pasal ada orang yang istilahnya nama mubtadi'ah macam ni, dia hanya tengok translation word by word. Guru pun tak pernah belajar untuk, ustaz pun tak pernah jumpa, syarah pun tak pernah dengar, sekolah agama pun tidak. Lepas tu beli Quran yang ni wakaf tidak, silap pegang. Pergi beli tafsir macam ni. Lepas tu just read the translation with his own self without any guider yang guide dia. Baca. Itu apa dia faham? Kalau kena tipu pun tipu lah. Yang ni telah disahkan, sahkan terjemah. Apa maksud? Maksud kena belajar. Macam tu? Macam tu pun sekali lalu kata zaman lah ni banyak orang yang tak menuntut ilmu, banyak membaca. Guru tidak. Okey. Jadi ta'awala al-ulama mutaakhirun, mereka mentakwil akan hazi nusus mutasyabihat. Okey. Nah, asal nak bagi syarahan tadi, takwil tu. Apa dia takwil? Sebut tak? Yang mati dengan kehendak akal dan kaedah bahasa. Satu, kalau saya pernah sebut rasanya hari itu, bila sebut ta'awala ni, takwil ni, kenapa perlu takwil? Pasal dia adalah, kalau menepati, kalau kita belajar ilmu balaghah, ayat-ayat mutasyabihat ni dipanggil ayat majazi.
Dia bukan ayat hakiki. Rasa saya pernah sebut bahasa Hindu dia bukan ayat hakiki. Dia lah ayat majazi. Apa ayat majazi? Majaz maksudnya dia lah kalimah-kalimah yang memang diguna dalam kalimah Arab, tapi itu bukan maksud. Tak pakai langsung maksud translation yang asal tu. Kalau kita kata semalam saya mendengar seekor singa berkhutbah di atas mimbar dengan lantangnya mempertikaikan kewibawaan Tok Bomo untuk mencari pesawat yang hilang. Siapa khutbah? Singa berkhutbah di atas mimbar. Berguna seekor lah tu. Melihat seekor singa berkhutbah di atas mimbar. Takkan nak kata singa yang layak berkhutbah. Lah, awak jangan, tu bodoh tu. Tu yang salah tu. Bab bahasa Melayu pun kita faham bodoh. Ini bab etikad weh, bab ketahanan ni. Takkan nak faham singa yang layak dengan makna singa yang layak untuk berkhutbah. Singa yang telah dilatih untuk berkhutbah. Takkan faham itu bodoh. Bahkan sepatutnya macam mana? Tak ada kena-mengena dengan singa pun dari sisi sudut rupa. Singa tu sebagai simbolik untuk menunjukkan garang, ambil satu sudut saja. Tu kata simbolik. Dia simbol untuk menunjukkan garang, tegas, lantang. Macam singa yang duduk bengau tu. Wow! Bergegar satu hutan. Macam tu, garang dia tu. Itu dia asal. Itu saja. Pula tu, tak bunyi pun, bunyi harimau, bunyi singa. Cakap tapi macam nak pecah mikrofon. Speaker silap, mikrofon tak pecah. Tu pun majazi kan. Pecah mikrofon. Apa nak sebut ni? Itu istilah ta'awalah. Jadi ta'awalah kalau dalam balaghah dia panggil majaz. Jadi bila majaz, sekali lagi kalau saya sebut ke bahasa ke balaghah tu, walaupun tak pernah belajar balaghah, apa dengar saya nak kata, istilah balaghah ni bila dia majaz, dia mesti ada istilah qarinah ma'niyah min iradati makna asli. Mesti ada kata penunjuk untuk menghalang daripada makna asal itu dipakai pada makna asalnya, kerana ada penunjuk yang menghalang makna tersebut. Jadi kalau kata seekor singa berkhutbah atas mimbar, apa yang menghalangkan singa makna singa? Khutbah tu atas mimbar pula tu. Jadi singa bukan makna singa. Singa makna singa. Itu dipanggil dilalah lafaz yang memalingkan singa makna singa. Kalau saya kata saya melihat seekor singa di Zoo Taiping, singa betul lah tu. Singa atas mimbar berkhutbah, singa bukan makna singa. Singa bukan makna singa. Tu. Kita buat sini mencari wajah Allah. Wajah Allah, bukan ada wajah. Kena takwil. Atas kaedah ulama mutaakhirin takwil. Sekali lagi sebut. Takwil bila disebut dalam kitab takwil mutaakhirin, takwil ni adalah takwil tafsili. Yang lepas kita belajar mengikut kaedah ulama salaf, mereka pun sebenarnya takwil, tapi takwil ijmali. Cuma atas istilahnya disebut ulama salaf tak takwil. Tak takwil apa? Tak takwil tafsili. Tapi mereka tetap takwil. Takwil apa? Takwil ijmali. Kenapa pula kata takwil? Kerana mereka tetap sama dari segi prinsip salaf dan khalaf. Yang khalaf kita nak baca ni, mereka tidak memahamkan makna yang disegera faham daripada word asal dalam Quran, yang memahamkan Allah Ta'ala dengan makna baru. Dia tak faham makna tu. Bahkan dia kata itu bukan makna. Perkataan memang sebut, makna dia bukan macam tu. Apa makna dia? Wallahu alam. Itu salaf. Jadi mereka tetap istilahnya takwil. Cuma takwil dia kalau atas nama takwil, takwil tu adalah takwil ijmali. Kalau atas istilah mereka tak takwil, maksudnya tak takwil tafsili. Jadi pendapat ulama khalaf ni, mereka mentakwil. Takwil apa? Takwil tafsili. Jadi salaf dan khalaf dua-dua takwil. Dua-dua takwil. Wahabi tak ada apa-apa takwil. Bahkan siapa-siapa takwil. Kalau tengok kitab-kitab, buku-buku yang dikarang oleh cendekiawan mereka, mereka itu Wahabiyin. Tengok kitab Saleh Utsaimin, Bin Baz, adik-beradik dia lah yang tu,
yang istilahnya ulama Saudi, mereka membahasakan ulama Saudi bufi tu. Saya ada satu buku yang memang Muhammad Saleh Utsaimin punya. Memang dia kata tu, siapa saya man ta'awwal al-Quran kafar. Memang itu ayat dia. Siapa ta'wil Quran kafir. Itu ayat dia. Satu, dia salahkan Abu Hasan Asy'ari. Dia salahkan ulama khalaf. Pada dia akidah betul. Dia lah hero mempertahankan akidah balik pada akidah asal Quran wa sunnah. Itu yang ustaz-ustaz yang fahaman macam tu, kami cerita Quran dan sunnah saja. Memang dia cerita Quran sunnah, tapi Quran sunnah ambil word by word, ayat mutasyabihat pula telan sebiji-sebiji. Macam mana makna yang walaupun ada penyerupaan dengan makhluk, Allah Ta'ala muka, Allah Ta'ala di aras, Allah Ta'ala di langit, bersemayam di aras, Allah Ta'ala mata, Allah Ta'ala ada kaki. Kacau. Allah Ta'ala pun turun, Allah Ta'ala pun datang, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Betul tak pindahnya? Pindah yang layak. Mukanya, muka yang layak. Itu kaedah Wahabi. Dengar elok saya cakap lah. Dan cam elok-elok di mana masalah yang kita sebut fragile tu. Yang memang fragile ni dia ketuk sikit. Habis. Belai. Cermin pula bukan double layer, dalam murah. Kalau mahal pun dia kena double layer. Retak ada, tapi tak pecah. Gagah harga lah tu. Ni bersepai. Wahabi tu saja nak buh ke cermin tu sikit kan. Pasal nak menunjukkan akidah sangat apa. Bila tanya dah dia tak boleh jawab. Jadi memang ayat yang sebut mengikut kaedah-kaedah Wahabi ni, dia kata man ta'awwala kafar. Siapa yang ta'awwala, siapa ta'wil Quran kafir. Satu kaedah Wahabi, masih sebut kaedah Wahabi ni. Pasal nak sebut kata salahnya fahaman Muhammad bin Abdul Wahhab tu dalam kaedah-kaedah yang mutasyabihat ni. Satu ayat Quran yang surah Ali Imran tu yang cerita ayat mutasyabihat yang dia cerita ayat mutasyabihat, ayat berapa, surah berapa, ayat surah yang surah Ali Imran ayat berapa, muka surat belah kiri tu. Dia sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia kata wajib wakaf itu siapa pun tak boleh pasal. Dia kata apa? Tiada siapa yang tahu takwil ayat Quran melainkan Allah. Siapa-siapa takwil Quran kafir, pasal Allah kata Allah saja yang tahu takwil Quran. Itu kaedah dia hujah. Kaedah dia. Sikit selesaikan sikit tu. Untuk kita kata takwil ni ambil kaedah siapa? Dah Quran kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nobody can ta'wil the Quran except Allah. Jadi siapa-siapa yang melanggar peraturan takwil tu, maksudnya kafir lah, pasal Allah Ta'ala sendiri kata Allah aja yang boleh takwil. Macam mana? Bagi cerdik ngaji lagi habis. Okey. Ayat Quran tu siapa yang suruh wakaf itu? Ayat Quran boleh ada sambung ni tu. Sambung mana ya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Sambung belakang tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Nobody can ta'wil ayat Quran, ayat mutasyabihat illallah except Allah warasikhuna fil ilmi, and those who is pakar in ilmu. Bofi bahasa itu. And very expert in his knowledge, in Islamic knowledge, in akidah knowledge, in lughah, in Arabic knowledge. Tu Quran sebut ar-rasikh fil ilmi. Rasikh maksudnya pakar sangat. Jadi Quran sebut selain pada Allah Ta'ala ada ke? Ada. Wahabi ni takut orang kerti bab Quran tu, dia kata apa? Mesti wakaf tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakaf. Ada wakaf. Ayat tu ada atas tu. Warasikhuna fil ilm. Sikit kalau hujah-hujah tantu dulu. Bagi selesai. Pasal kaedah Wahabi memang dia kata takwil kafir. Takwil kafir. Dah Allah Ta'ala sendiri kata boleh takwil. Bahkan kalau kita belajar bahas hadis, antara orang yang boleh takwil Quran ni masyhur kita dengar di kalangan sahabat yang mereka mentakwil, dan takwil tu takwil tafsili yang kita nak belajar, yang kata dia khalaf ni. Ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas apa status dia dengan Rasulullah? Sepupu Rasulullah tu. Dia masuk Islam, beriman dengan Rasulullah. Rasulullah pernah tepuk di belakang dia.
Dia kata Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, bagilah dia faham dalam agama dan 'allimhu ta'wila. Apa maksudnya? Ya Allah, you give him how to ta'wil the Quran. Give knowledge to him how to ta'wil the Quran. Wa 'allimhu ta'wila. Ajarkan ilmu ta'wil pada dia. Sepakat ulama mengatakan maksudnya doa Rasulullah itu adalah doa lahu kepada Abdullah bin Abbas, bukan doa alaih. Faham tak? Doa lahu, doa alaih. Doa lahu, doa istilah Arab, doa lahu, doa munafa'at. Doa alaih, doa mudarat. Doa tu doa mudarat ke doa munafa'at tu dia? Mana tahu? Sepakat ulama mengatakan doa tu doa lahu, bukan doa alaih. Dia bukan doa celaka tu, ya Allah bagi dia faham kamu, bagi dia celakalah boleh takwil Quran. Bukan begitu. Antara doa Rasulullah pula tu, dia beri kemahiran untuk takwil ni bukan semua orang. Jadi maksudnya ada orang yang memang pakar-pakar menafsirkan Al-Quran, bagi kebolehan mentakwil, antaranya dia beri pada Abdullah bin Abbas. Jadi maksudnya yang ni ialah sifat special yang hanya ada pada orang tertentu. Macam mana pun nak faham ayat tu, doa Rasulullah tu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, nak menunjukkan takwil bukan sebab jadi kufur. Pasal kebolehan yang didoakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas bukan itu sebab kufur dia, bahkan itu sebab takwa dan akidah dia betul. Jadi menunjukkan takwil boleh ha? Adakah takwil kufur? Tak. Bahkan dalam bab-bab mutasyabihat ni, memahamkan mentah-mentah pada Allah Ta'ala dengan tanpa takwil, itulah kufur. Kita ambil isu takwil dulu. Pasal kaedah kita ta'awalah. Dan memang Wahabi bila sebut ta'awalah ni dia pegang kan. Kadang-kadang dia nak purify, dia tak mau tunjuk keras, kata dia antara takwil, kita takwil muka dengan mana zat, muka dengan mana muka yang layak Allah Ta'ala, lebih baik kita kembali pada hukum asal lah. Hukum asal ni lebih baik. Jadi takwil-takwil ni tak salah, yang ni orang belakang lah, kita ambil balik hukum asal. Bunyi macam okey tak? Dalam masa yang sama bunyi macam okey, itu dia pelekeh pula salat khalaf. Dia pelekeh tu, cuma bahasa dia lembut sikit. Kita baliklah pada Quran yang asal. Quran kata ada muka-muka lah, jadi buat apa ditakwil-takwil dengan Quran ni? Balik pada asal. Jadi khalaf-khalaf ni pun banyak ulama falsafah dah masuk dalam Islam, kata dia gini. Kita balik pada hukum yang akidah yang murni, pada hukum Islam yang asal balik, pakailah makna muka. Nampak macam bagus, tapi celaka. Saya nak buat ayat tu. Celaka tak mana? Pasal dia memahamkan makna yang segera dipaham tanpa menyerahkan, tanpa memurnikan Allah Ta'ala daripada makna baru. Kaedah mereka, dia sabit, dia tasbit kan. Apa yang musyabahah, mutasyabihat tu ke Allah Ta'ala, dengan mukanya, dengan matanya, tangannya, dengan di atasnya, dengan di arahnya, dengan persilanya dan sebagainya. Dia mensabitkan pada Allah Ta'ala. Lepas tu baru nampak macam memurnikan daripada Allah Ta'ala sesuatu yang layak. Tapi dia telah mensabitkan dulu benda-benda yang salah pada Allah Ta'ala, yang kata ada nama mutasyabihat. Saya dah cerita tu tentang takwil tu sendiri. Jadi kaedah kita mengikut atas nama umum salaf, silap, khalaf, takwil. Dan takwil ni takwil tafsili. Salaf pun kita dah belajar dulu. Salaf pun sebenarnya takwil, tapi takwil ijmali. Saya sebut istilah takwil tak takwil tu, tengok nak tanggung macam mana, adakah takwil ijmali atau tafsili. Tapi kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, salaf dan khalaf kedua-duanya adalah kaedah takwil. Jadi mereka mentakwilkan nusus hadhihi nususa al-mutashabihati. Takwil macam mana? Takwil dengan takwilatin munasabatin, dengan pentakwilan yang munasabah. Maksudnya pengalihan makna daripada perkataan asal kepada apa maksud yang dikendaki, yang munasabah, yang relate dengan apa dikendaki. Munasabah tu nak ikut kaedah apa? Kaedah antara yang diikut ialah kaedah bahasa. Dan antara kayu ukur ataupun apa yang sebut kawalan supaya kaedah bahasa pun, pasal bahasa kadang-kadang kalau cuma harap ni macam mana Melayu dan juga bahasa Inggeris, kadang-kadang satu kalimah dia boleh banyak makna. Apa yang mensempadan dengan kita supaya mesti makna ni saja, tak boleh makna lain. Antara alat yang dipakai untuk nama munasabah adalah akal.
Pasal ada benda bila nisbah ke Allah Ta'ala, tak masuk akal. Tak masuk akal. Pasal dia akan ada mukhalafah, dia akan menunjukkan ada mumasalah dengan hawadis dan berlaku kontradik dengan ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Pasal ada misil. Jadi dia mesti takwil, maksudnya paling daripada mana asal, yang munasabah, antara munasabah tu menggunakan kaedah lughah, kaedah bahasa, mengikut formatting bahasa, dan antara sempadan yang nak meletakkan makna itu adalah akal. Kenapa akal? Pasal akal ialah alat yang paling baik yang Allah Ta'ala jadikan pada kita untuk supaya kita boleh akidah dengan betul, dan dia pula bertepatan dengan ada ayat Quran lain yang suruh kita memurnikan Allah Ta'ala daripada apa-apa makna makhluk dan makna-makna baru. Satu, itu alat yang dipakai. Sekali lagi kalau sebut Wahabi dia kata tak boleh takwil. Lepas tu macam mana? Dia memang fahamkan dengan mentah-mentah daripada ayat Quran sebut, masuk akal itu masuk akal ke? Bahkan bila kita sebut kata yang ni takwil, yang ni majas, dia kata apa majas? Ni ilmu ciptaan manusia. Dia kata majas tu ilmu ciptaan manusia. Kata al-majas, kata dia ilmu balaghah, hadza ilm min sun'in nas, min sun'in ulama. Ilmu ciptaan manusia, ilmu ciptaan ulama. Memang Wahabi macam ni kelahi dia. Pengalaman saya tengok dengan apa yang ditulis dalam buku dia, pernah kelahi dengan geng-geng Wahabi pun, bila kita sebut macam ni, sebut majas, dia dah muka lain lah. Majas-majas dia, majas ni ilmu ciptaan manusia. Kita balik pada kembali Quran hadis. Yang pure Al-Quran hadisnya. Dia meletakkan kata ilmu balaghah apa, ilmu ciptaan manusia. Dari segi ilmu memang nisbah nak menghurai, nak memberikan penjelasan, nak memberikan istilah. Memang istilahnya tu rekaan manusia. Tapi apa yang direka itu adalah untuk support dan memudahkan faham Quran. Kalau ikut kawaidnya tak ada masalah. Bahkan saya yang pernah jumpa lah geng-geng Wahabi yang pernah kelahi macam ni, bila disebut itu, saya nak tunjukkan kata ilmu ciptaan manusia. Dia pasal bila kita kelahi bab-bab majas balaghah ni, dia kata ilmu ciptaan manusia, pandai pula nak takwil majazi lah, majas ni lah. Balik pada Quran lah, tu satu pening-pening kepala lah. Dia kata kita takwil macam tu pening kepala kata. Saya kelahi dengan dia macam ni lah. Dia kata apa? Baca Quran, in kuntum shadiqin, hukum apa Ustaz? Kau boleh jawab? Kau bapak boleh jawab? In kuntum shadiqin. Apa? Tak boleh jawab, saya nak kata macam ni. Bodoh tajwid. Wah itu. Apa? Ifak apa tu? Apa hakiki, betul? Mana tahu? Nun mati jumpa kaf dengan ta. In kuntum kan? Nun mati jumpa ta kan? So, saya kelahi dengan dia, saya kata macam mana? Kalau dia boleh jawab, tak apa. Kalau dia boleh jawab tu, memang hak tu lah nak katok dia balik. Ciptaan manusia tu. Mana hadis yang Nabi kata nun mati jumpa kaf, jumpa mati dengan ta adalah ifak hakiki? Hadis mana? Riwayat Bukhari, Muslim, ke Ibnu Majah aku sebut. I'm hearing your answer now. Agak-agak dia boleh jawab? Ada tak Nabi pernah ajar, yang ni baca dengung ifak hakiki, yang ni idgham al-ghunah, yang ni idgham mutamasilain, ini idgham mutaqaribain, ini adalah mat lazim musaqal kalimi? Nabi tak pernah ajar gitu. Siang, kalau dia kata ini ciptaan manusia, sah bodoh hang. Kalau dia kata macam tu. Kalau dia jawab tajwid, ambil tajwid tu kepuk kepala dia. Kata ciptaan manusia ni ilmu ciptaan manusia, pasal apa kau boleh pakai pula? Itu mana ada Nabi ajar? Ifak hakiki? Tak ada. Tak ada yang sebut. Tak ada. Carilah hadis macam kau koreklah mana. Tak pernah ada Rasulullah ajar ifak hakiki tu belajar apa ilmu tajwid. Takkan nak kata ilmu mengarut. Takkan nak kata ilmu mengarut. Bahkan dengan tak belajar. Belajar tu pun tak boleh baca betul. Nak sebut tentang kata dia nak petikai ilmu manusia tu. Seolah-olah apa yang direka oleh ulama dengan ilmu yang mereka explore daripada Al-Quran, boh jadi istilah macam ni untuk memahamkan kepada Quran, itu baru kaifiat membaca kan? Supaya baca Quran dengan betul. Kalau yang tu pun dia dah petikai tak boleh pakai, memang dia ni yang tak boleh pakai lah. Memang bodoh nak ambil itu. Itu kalau dia kata ciptaan manusia, tanya pula, Ustaz orang Melayu kan? No, saya keedah nak kelahi ya. Kalau tuan-tuan pun kalau jumpa orang macam tu, kelahi tu je kelahi tu. Tengok saya nak sebut kelahi. Ustaz orang Melayu betul tak? Okey.
Beranak-beranak pada cakap Arab. Tak boleh. Macam mana ustaz boleh cakap Arab? Ustaz belajar tak ada fi'il madhi? Fi'il mudhari'. Ada tak Nabi ajar ni fi'il madhi, fi'il mudhari'? Wa idh qala Musa qala fi'il madhi. Wa idh wa'adna Musa, wa idh wa'adna fa'ala yufa'ilu, ni wazan mufa'alah. Yang ni sulasi mazid. Ada tak Rasulullah mengajar tu? Hadis mana, Quran mana? Bila fi'il mesti ada fa'il. Ada tak Nabi kata fi'il mesti ada fa'il? Hadis mana, Quran mana? Memang lari itu ya. Lari ya. Saya memang tak nak jawab. Pasal dia nak bangkang dengan ilmu manusia tu. Memang istilahnya manusia reka. Itu cerita ada niat, qasad, ta'arud, tayin. Hadis mana? Nabi duk usolli. Hadis mana? Memanglah tak ada hadis. Tanya hak tu dulu. Terus jawab lagu usolli tu. Terus jawab lagu usolli. Jawab, suruh jawab ifat hakiki dulu. Hadis mana? Quran mana? Suruh dia jawab dulu hak tu. Kalau hak tu dia jawab, samalah dengan hak ni. Ni format ulama ajar untuk memudahkan faham. Siap, selesai. Tak payah jawab usolli. Kalau dia suruh jawab tu, dia jawab tu dulu baru jawab usolli. Kenapa Rasulullah? Kenapa kita usolli? Ha? Ha? Aha. Ha?